الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat ini, yang turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah wa yaj'alana min ahli barakah. Maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli yang mendapat barakah dan ahli yang mendapat rahmat. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana menyambung kembali pengajian kita, iaitu hadis yang ke-16, iaitu penuntut yang rugi. Dia bila sebut penuntut yang rugi, kalau rugi dalam Al-Quran bila disebut faulaika humul khasirun ataupun khasirin, maknanya rugi di akhirat ni, iaitu tak masuk syurga, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pun menunjuk, kita tengok pada ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang mana sepatutnya dipelajarinya untuk mencapai keredaan Allah azza wa jalla, tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, tapi dia belajar tidak ada niat lain kecuali dia nak dapat habuan daripada dunia. Lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah, maka tak dapatlah dia kecuali hanya dia, maka orang yang demikian itu tidak membau wangian syurga hari kiamat. Sedangkan wanginya syurga itu sudah tercium, jarak dia lebih kurang perjalanan 500 tahun perjalanan, dah bau wangi syurga. Ini kes dia, orang mengaji tapi niat dia, pengajian yang dia belajar tu, niat dia bukan nak mendapat redha Allah, tapi dia nak jadikan pelajaran dia tu habuan untuk dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertama dia nak sentuh pasal niat. Niat ni nampak mudah tuan-tuan, tapi memang susah kita nak istiqamahkan niat. Kecuali niat ni boleh istiqamah bila iman dia itu semakin kuat, maka niat dia semakin istiqamah. Maka iman dengan niat ni dia berkait rapat.
Maka kalau nak niat kita sentiasa istiqamah dalam melakukan satu benda kerana Allah Ta'ala, maka dia mestilah kuatkan iman dia. Nak kena tengok macam mana iman tu boleh bertambah. Dan bila pula kita nak iman kita bertambah, kita nak kena tahu pula apa penghalang kepada iman kita ni boleh bertambah, apa dia. Sebab kadang kita tak tahu yang menghalang iman kita bertambah ni, kita tak tahu musuh kita, musuh iman kita. Akhirnya kita tak sedar kita dah ditipu. Pertama, syaitan. Syaitan tu jelas dah, yang selalu kita tahu tapi selalu kena terpedaya, iaitu dunia. Dunia ni tuan-tuan dan rahmati Allah, kena pula dekat situ dia kata dia tidak belajar kecuali nak dapat habuan dunia. Zaman kita saya cukup risau, sebab zaman kita agama khidmat pada kita, bukan kita khidmat pada agama. Kita gunakan agama kita untuk kita dapat habuan dunia. Ini banyak berlaku sekarang. Minta Allah pelihara diri saya dan diri tuan-tuan. Yang mana kita gunakan agama untuk mendapat habuan dunia, menggunakan agama untuk mendapat pangkat, yang menggunakan agama untuk mendapat harta kekayaan. Siapa yang niat macam ni, dia bau syurga pun dia tak boleh nak bau. Bayangkan 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, kita kalau pergi Kelantan sehari semalam, ini 500 tahun perjalanan baru sampai. Dan bau tu sudah terbau 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. Itu akhirat punya kiraan tu, 500 tahun. Sehari di syurga, sehari di akhirat sama dengan kita berapa? Berapa tuan-tuan? 1000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka 1000 tahun kali 500 berapa? Masya Allah, 500,000 tahun dunia kita dah bau-bau syurga. Jaraknya. Tapi kita mengaji sebab itu ya. Niat kita sebab nak dapat habuan dunia. Maka akhirnya rosak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kerana itu kita diajar, kalau boleh jangan asyik minta dunia. Ditarbiah kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, bila kita hidup dekat dunia ni, jangan biasa mulut kita asyik minta dunia aja. Takut-takut kita digolongkan macam golongan musyrikin Makkah, yang bila masuk aja tahun baru dia minta ke Allah. Musyrikin Makkah ni dia beriman dengan Allah, tapi dia musyrik, dia menyekutukan Allah. Kafir Quraisy ni dia tawaf dulu, tapi dia sekutukan Allah dengan berhala-berhala. Jadi dia tetap beriman pada Allah, tapi dia menyekutukan Allah. Dia percaya Allah Tuhan, dia tak percaya Allah menciptakan segala-galanya. Cuma dia tambah sikit, dia kata bahawa berhala-berhala dia itu adalah adik-beradik Allah. Tu dia, suku sakat dia. Kali itu kalau dia tawaf, dia sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa la tamliku wa ma malak. Dia punya talbiyah macam tu. Iaitu labbaik Allahumma labbaik, dia kata labbaik la syarika laka labbaik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada sesuatu bagi engkau kecuali, dia kata illa, kecuali syarikan huwa la, iaitu kecuali sekutu untuk engkau, tamlikuhu, dan kau memilikinya, muamalah, dan dia tidak memiliki diri sendiri, tapi tetap syirik dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kali itu dia asyik minta dunia, dan turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia kata apa? Ada setengah manusia yang minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dunia aja, dan tiadalah baginya itu sesuatu pun untuk akhirat. Kita kalau asyik minta dunia, doa kita, ya Allah bagi aku duit, ya Allah, ya Allah bagi aku anak banyak, ya Allah bagi aku gini, ya Allah, semua dunia. Ya Allah bagi perniagaan aku maju, ya Allah, ya Allah gini-gini. Banyak, saya ni banyak orang datang minta doa.
minta suruh doa kan. Ada yang datang, tapi selalu semua dah parak lah baru datang. Ustaz ni, anak saya buat projek Ustaz, dah habis 200,000, tiba-tiba kerajaan suruh tanggal balik projek dia. Oh, dah habis dah ni Ustaz. Jadi saya nak jumpa pengarah dia besok Ustaz. Ustaz tolong semayang ajar Ustaz. Nampak gaya macam dia memang nak suruh juga. Tapi saya nak jumpa besok dengan anak saya. Saya tolong anak saya nak pergi jumpa Ustaz. Tolong semayang ajar malam ni anak murid Ustaz pun ramai. Tolong semua dah hafal Quran pula. Tolong Ustaz doakan. Kita sebagai orang Islam kita kata insya-Allah. Kita doakan. Cuma dalam masa yang sama saya suka membantu, menerangkan. Silap kat mana kita jadi begitu. Kadang ramai ada setengah orang dia kata, Ustaz saya tak mau dengar yang tu, Ustaz doa sudahlah. Saya tahulah saya memang jenis tak mengaji agama Ustaz. Biasalah salah-salah tu. Dah. So kat kiamat kau masuk neraka, so orang cakap macam tu lah. Tak maulah macam tu. Semalam saya ceramah dekat Kolej Mara Seremban, dengan budak-budak muda apa semua, nak cerita dia mentaliti Islam. Banyak orang pemahaman Islam tak betul. Dia serah pada ustaz semua bab akhirat, bab dunia dia kata dia. Habis kat akhirat so dia kena tanya juga. Nampak dia banyak lepas gitu. Kenapa kita sendiri tak buat? Tak ada rasa nak kena tahu ke? Ni tak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia minta apa ni, kadang minta doa begini banyak macam-macam jadi, tapi banyak minta Ustaz ni saya ada tanah ni tengah duk rebut dengan apa ni pihak istana. Masya-Allah. Sebab saya pun ada keturunan istana dia kata. Jadi tapi saya kalau nak kira-kira mungkin tak dapat sebab saya bau-bau bacang dia kata. Jadi Ustaz boleh tak bagi bau bacang ni tengit sikit sampai terbau dia kata. Dibuat lawak pula macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ustaz ni saya nak masuk mahkamah ni tentang perbahasan tentang harta nak bagi ni. Ustaz tolong doa Ustaz, adik-adik beradik saya ni. Kita dengar belah pihak ya. Dia kata adik-beradik dia tamak apa sebagainya. Mungkin kalau kita tanya adik-beradik dia pula, adik-beradik kata dia tamak pula. Saya doakan apa? Saya doakan beginilah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Jangan usah detail Ustaz sebut nama dia, mahkamah dia, alamat sekian, la ilaha illallah. Takkan. Lepas tu bila tak dapat Ustaz doakan ke tidak ni? Kata. Minta dunia, kita ni asyik minta dunia. Salah ke Ustaz minta dunia je tak? Memang ada salah lah. Itu pasal turun ayat Allah tu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Allah puji pula ada satu golongan. Allah kata apa ayat sambungan dia? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina dan ada pula sekumpulan orang yang meminta pada Allah, ya Allah bagikan aku pada dunia kebaikan, bagi aku di akhiratmu kebaikan, dan ya Allah minta jauh dari azab aku. Ini baru boleh kita terjaga minta doa pada Allah. Maknanya nak dunia juga tapi yang baik ya Allah. Akhirat kami nak juga ya Allah yang baik, dan minta ya Allah jauhkan azab daripada api neraka. Saya ada cerita sahabat Nabi SAW yang balik dia sakit. Pada cerita tak ada. Sahabat Rasulullah SAW pernah dia bermusafir, kemudian bila dia dah bermusafir berbulan-bulan, bila dia balik tu dalam riwayat mengatakan dia sakit-sakit yang agak teruk, muka dia pucat sampai disebut dalam bahasa Arab tu dia kata dah macam ayam. Agaknya kita kat Malaysia ni orang panggil muka berak kapur, ayam berak kapur, macam tu lah. Sakit. Sehingga sahabat bawa sahabat ni jumpa Rasulullah SAW. Bila jumpa Rasulullah SAW, tengok muka dia, Rasulullah ni Nabi. Banyak Allah mengilhamkan melalui Jibril AS. Maka Nabi bila tengok muka dia ni, sebab sahabat ni orang bagus, maka Nabi kata, masa kau bermusafir itu hari, kau ada minta apa-apa doa tak? Kau ada minta doa tak pada Tuhan? Something ada kau minta yang kau selalu minta dalam musafir. Sebab musafir ni mustajab. Ada ya Rasulullah dia kata. Kau minta apa? Aku minta sentiasa dalam permusafiran itu aku selalu berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau sekiranya ada azab untuk aku di akhirat, minta awalkan bagi dekat dunia.
Sebab dia takut diazab di akhirat, maka ya Allah bagi azab tu kat dunia. Baguslah niat dia tu, dia takut Allah SWT, maka bagi. Nabi bila dengar terperanjat, Nabi kata la tastati'una, la tutiqu. Dia kata kau takkan mampu. Kau takkan mampu. Kenapa kau minta macam tu? Kau takkan mampu. Tapi lebih baik kau minta begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bagi ke aku baik pada dunia, di dunia yang baik, di akhirat yang baik, dan minta Allah jauhkan kita dari azab neraka. Maknanya kalau sekiranya ada azab pun di akhirat menanti kita, minta Allah jauhkan dengan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat daripada Allah. Itu lebih baik. Ini minta semua pergi kat dunia, patutlah muka macam ayam sampai macam tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi cakap macam tu dan Nabi kata pada sahabat tu, engkau amalkan ayat ni, Allah akan menyembuhkan kau. Maka sahabat ini mengatakan, maka tidaklah aku membacanya dan setelah tidaklah aku membacanya berkali-kali kecuali bila dah baca berkali-kali Allah SWT sembuhkan penyakitku. Rupanya ayat tu ayat syifa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, amal yang itulah tuan-tuan. Yang itu lebih masyid. Dia kita ni kalau nak sembuh, elok baca benda yang biasa baca, baru dia masyid. Tuan-tuan tahu tak, kita duk minta-minta ustaz-ustaz, doktor umum Islam ni, bila dia baca-baca, jadilah ustaz. Sebab apa jadi? Salah satu faktornya, yang penting Allah lah izinkan. Tapi salah satu faktor sebab yang membolehkan Allah mengizinkan itu, iaitu benda itu dijadikan amalan. Maka lidah dia sentiasa membaca benda itu dan berdoa, maka bila dia baca benda itu sudah berkali-kali dan ianya menjadi masjid dan Allah kabulkan. Kita masalah kita kadang minta ustaz doa, kita minta yang pelik-pelik, yang kita tak pernah baca. Bila ustaz bagi Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah, ustaz macam doa makan punya bunyi dah kata. Dia macam biasa sangatlah tu, ustaz bagilah doa lain kata. Doa yang dahsyat-dahsyat saya dengar macam doa Nabi Sulaiman tu. Lepas tu lepas doa Nabi Ayub tu masa dia kena sakit tu, bagilah ustaz, mungkin power lagi. Kau tahu mana power? Ayat Quran semua power, semuanya ada sir dia. Tapi nak jadi atau tak jadi, atas amalan kamu. Kali itu banyak ustaz-ustaz bila dia dah baca, dah ringan, lepas tu ustaz tu bagi ayat ni, amalkannya. Nampak? Kenapa dia suruh amalkan? Benda tu yang akan memastikan dan istiqamahkan kesihatan tu, supaya jin pun tak mari lagi. Sebab bila kita balik, ustaz tu dah tak ada lah. Kecuali kita kahwin dengan ustaz tu ada. Kalau anak dara lah, ada masalah. Itu masalah ustaz tu pening pula fikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada. Saya tu pasal saya berhenti mengubat, salah satu sebab ujian tuan-tuan, saya tak mampu lagi. Saya kan dulu mengubat, saya buka klinik kat Shah Alam. Haji Malik tahu kan? Saya buka klinik kat Shah Alam. Berapa ramai orang datang. Ada yang datang, ustaz dah kahwin ke? Dia kata, dia kata ustaz kahwin. Ni sakit apa ni? Ibu datang dah kahwin ke belum? Ni masalah ni. Sebab saya selalu kena ganggu lah. Dia kata kalau kahwin dengan ustaz mungkin kurang sikit. Dia kata macam tu pula, aku pula yang terganggu pula. Subhanallah. Jadi saya kata berat. Kita ni masih umur, panggil umur masih power lagi ni tuan-tuan. Jadi kita kata, saya pun ambil keputusan. Saya kata kat sahabat saya, anak-anak berhenti dulu. Banyak lagi ujian lain, ujian gangguan. Sebab bila saya balik, benda tu ikut. Itu memang lumrah dia. Dia tak puas hati. Bila kita dah buat itu, dia akan ikut ke belakang. Jadi kita nak kena singgah masjid mana-mana dulu, kena ada amalan dia, sembahyang hajat apa sebagainya, pasak dia, ikat dia kat muka bumi. Oh, banyak kerja nak kena buat. Kita pula tuan-tuan rahmati Allah dengan ceramah lagi dengan itu, amalan tu pula kalau tertinggal sehari, dia power dia ada kurang sikit tuan-tuan. Alah, anak-anak saya pula kecil-kecil tuan-tuan rahmati Allah, saya pun ambil keputusan saya. Dan salah satunya itulah gangguan perempuan dan sebagainya. Kadang datang tu senyum, lama nak cakap dia senyum je. Nak apa ni? Saya kata masalah lah. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tadi? Sebab saya masa pergi Indonesia belajar, saya baru ni pergi Indonesia, multaqa ulama.
ijtima' ulama pondok-pondok pesantren-pesantren Asia Tenggara. Jadi pasal tumbuh ada pergi. Tapi subhanallah, saya bersyukur pada Allah, madrasah pondok saya ni baru tak sampai 2 tahun lagi. Alhamdulillah dah dihantar kat jemputan daripada pondok Lirboyo Kediri. Lirboyo Kediri di Indonesia. Dulu pondok Lirboyo ni dah 50 tahun lebih. Dan lahir aulia-aulia banyak daripada pondok ni. Dia hantar, saya pun pergi. Seminggu lebih, seminggu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah pergi sana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara manhaj bila dia ceritakan, dia kata apabila kita ni nak menaikkan lagi derajat kita di sisi Allah, maka kita kena sentiasa berhijrah. Maksud sentiasa berhijrah, sentiasa keluar dari rumah untuk kebaikan. Maknanya tidak terperap aja dekat rumah. Sebab bila kita terperap dengan tebiat rumah tu, tak keluar-keluar untuk kebaikan, maka susah kita nak improve iman kita. Salah satu dia. Maka tuan-tuan, kita kat Malaysia kalau kita nak keluar, itu pasal pendakwa-pendakwa dulu dia hijrah. Nabi SAW ke sana ke sini, sahabat-sahabat ke sana ke sini dalam berdakwah. Nabi SAW, Syekh saya sendiri Habib Omar ke Hulu Kilik, maknanya pergi sebab tidak mahu biasakan diri itu dengan tebiat yang satu. Maka bermacam-macam dan lebih-lebih pula keluar kerana niat yang baik, maka Allah akan improvekan, naik, semakin naik. Kita yang kat Malaysia ni, kalau kita nak keluar-keluar macam tu, kita pun tak ada duit banyak. Jadi setiap waktu 5 waktu keluar daripada rumah, kita pergi semayang di surau masjid. Maka kita keluar balik. Maknanya kita ke arah kebaikan, kita keluar untuk kebaikan, maka kita balik membawa barakah, dan barakah tu masuk dalam rumah dan menaikkan kita lagi, naik. Yang kedua, suhbatul awliya, iaitu bersahabat dengan awliya-awliya, bersahabat dengan ulama-ulama. Biar dia kenal kita, biar dia sebut nama kita. Bila sebut nama sikit, kenal, dia pun doakan kita. Dalam doa dia ingat kita. Maka ketika itu Allah akan naikkan kita juga. Kemudian yang ketiga, itu ada lemah sikit. Yang ketiga, ta'addaduz zaujat, iaitu berbilang isteri dia. Maknanya bukan satu aja. Tapi benda-benda ni ada prosedur dia. Nak kahwin lebih dari satu, ada syarat-syarat dia. Maknanya kita kena tengok daripada sudut kemampuan. Tapi benda tu sebenarnya berkahwin lebih daripada satu, kalau kena cara dia, kena syurut dia, kena kemampuan dia, maka dia semakin naik sebenarnya. Tapi bila silap, itu dia semakin down. Orang kahwin dua patutnya makin naik, dia kahwin dua makin down, sebab dia sendiri itu tidak layak sebenarnya dan tidak mampu lagi. Itu dia tuan-tuan. Kalau niat dia baik, insya-Allah dia naik, dia makin naik. Isteri dia satu, naik. 2, makin naik. 3, naik. 4, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Itulah dia. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut di sini, maka kerana itu kita nak kena jaga diri kita daripada belajar. Tuan-tuan, belajar maksudnya belajar jaga diri kita daripada niat kerana nak dunia. Salah satunya bukan mesti nak duit. Bukan gunakan ilmu tu sebab nak duit. Sebab dunia ni banyak. Nak nama. Mungkin dia tak nak duit, tapi dia nak nama. Dia belajar supaya orang kenal dia tu ada ilmu. Pergi kedai kopi mana-mana, dia tengah ada ilmu, dia pun kata, kau tahu tak takbiratul ihram berapa syaratnya? Kau ni, aku nak minum kopi, kau tanya takbiratul ihramnya apa salah? Kau tahu tak? Mana aku tahu? Kau ni semayang, kau dah tua. Dia nak dia belagak. Dia mula digunakan untuk nama dia, untuk belagak. Maka dia ni pun termasuk dalam hadis ni. Dia kemana? Ataupun dengan mencari habuan dunia. Ceramah dengan niat nak duit. Nampak nak duit, nak banyak dan sebagainya. Maka akhirnya dia memilih tempatnya. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, dia pergi tempat-tempat yang bagi banyak. Yang bagi sikit, dia tak pergi. Ini masalah. Tuan-tuan rahmati Allah. Saya memang, kita di penceramah ujian tu memang ada. Saya itu pasal saya terbiah di sini, saya ada maintainkan beberapa tempat yang memang kampung dan memang cenongek ni. Memang betul, very cute. Tapi memang ada perasaan tu, kerana syaitan datang. Apa ni kan? Jauh lah. Apa ni kan? Kita kadang letih-letih apa sebagainya. Benda tu mari syaitan. Tapi kita sebagai orang yang ada ilmu, kita kena lawan. Sebab kita takut masuk dalam golongan ini. Maka terus maintain. Bahkan kalau kita nak batal, kita batal pula tarbiyah diri kita batal pula yang bagi banyak. Itu dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak mentarbiyah hati kita. Allah bagi kita, alhamdulillah.
Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, benda ni nak jaga. Anak-anak kita belajar agama balik-balik. Satu lagi, balik-balik jangan dia hanya dalam pemikiran dia nak cari duit. Dia mengaji Mesir, dapat ijazah, oh ni aku balik nak kerja, terjamin hidup aku. Bahaya tu, akidah tu bahaya tu. Balik-balik nak kerja jadi pensyarah, ambil master apa sebagainya bidang agama, so jadi pensyarah universiti. Jadi pensyarah universiti, dia nak tujuannya supaya nama dia naik siapa? Pensyarah. Ramai. Kalau dia kata, bila balik Mesir, sekarang kerja apa? Saya sekolah menengah. Oh, bukan sekolah rendah. Sekolah menengah. Nampak action dia tu. Nampak dia nak nama daripada bila dia dah belanja dia nak. Kalau sebut sekolah rendah, ada yang sanggup bohong pada. Belajar kat mana? Kerja kat mana? Dekat college yang apa nama college dia sebut. Uish, apa ni? Dekat situlah saya belajar mengajar. Lepas tu bila pergi, rupanya sekolah rendah yang depan college. Tapi dia cakap dekat college. Nampak tak? Nak nama. Kenapa jadi begitu? Salah ke mengajar sekolah rendah? La ilaha illallah. Dia rezeki halal. Kenapa nak belagak, nak ada nama? Jadi dia mengaji, tujuannya tidak ada. Bahkan nak mendapat nama, nak orang puji dia. Lepas tu nak dia kerja bagus, terjamin. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan. Maka kita balik, kita kena pegang dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Yang penting kita usaha ke jalan Allah dan minta redha Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi rezeki, InsyaAllah. Ya. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia sebab dunia ni dalam Minhajul Abidin sebagai penghalang yang cukup besar. Dan bila kita nak selamat daripada dunia yang menjadi penghalang kita, yang menyebabkan niat kita tak betul, iman kita tak betul, menyebabkan datang niat-niat yang tidak baik, maka ketika itu kita kena jaga daripada kaedah-kaedah yang diletakkan oleh musuh, seumpama macam Yahudi dan Nasara. Kali itu Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini berlaku asalnya sebab kiblat. Ibnu Abbas kata sebab Nabi ini teringin sangat nak menghadap kiblat dia dekat Mekah. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla Masjidil Haram, maknanya menghadap Mekah. Ketika itu orang Yahudi dan Nasrani Najran di Madinah, sebab Nabi dekat Madinah lebih kurang beberapa belas bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis, kemudiannya Allah suruh pusing menghadap Masjidil Haram. Ketika tu orang Nasara cukup marah, dia kata, wahai Muhammad, kami boleh ikut kau, tapi kau kena pusing balik kiblat, ikut sana. Sebenarnya mereka pembohong. Allah turunkan ayat ni, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebenarnya dia bukan nak ikut kau Muhammad. Kalau kau rindu dia ikut, sebenarnya dia nak suruh kau masuk agama dia orang dan perjuangkan agama dia orang, bukan agama Islam. Maka ketika itu ni juga penghalang. Kan itu last kali yang paling senang. Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Kita nak selamat, kita ikut je Islam. Semua sudut ada. Bab ekonomi, Islam tunjukkan guide-guide dia. Bab pemimpin, Islam tunjuk guide-guide dia. Bab nak jadi peniaga, Islam tunjuk guide dia. Semua Islam tunjuk. Tapi kita yang tak nak merujuk pada Islam, itu masalah kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini tadi, mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan yang rugi. Maka tuan-tuan yang datang mengaji ini, masya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan jadikan ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, untuk mendapat nama, untuk bertakabur, untuk beriak dengannya, dan untuk mendapat kehabuan dunia. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab saya risau zaman sekarang ni penceramah-ceramah sudah banyak. Kita tak kata kita ni bagus sangat, kita pun paling kurang pun kita mengajar tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah amanahkan diri kita dan kita sampaikan yang benar. Cuma sekarang ni terlalu banyak yang mana sudah mula pandai bercakap, dia terus berhenti kerja dan jadi penceramah bebas. Ada kita ni diberitahu oleh sahabat-sahabat kita sendirilah. Jadi berhati-hati tuan-tuan bila menjemput dan sebagainya. Tengok betul ke dia mengaji. Sebab Nabi pesan kita, agama ni kita tengok siapa, dekat tangan siapa kita ambil agama kita. Sebab ianya boleh mengkhawatirkan diri kita. Saya tidak tuduh mana-mana, maknanya tuan-tuan sendiri kena hati-hati tengok dia mengaji mana, dia belajar mana, betul ke dia mengaji, ke dia pandai bercakap aja. Bila pandai bercakap, sebab orang bila pandai bercakap dia senang dia. Sebab buku-buku terjemahan banyak tuan-tuan rahmati Allah. Dia tengok buah-buah dia cerdik pula, dia pun ceramah, dia pandai bercakap, kita pun hebat. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Tapi hakikat sebenarnya ianya tidak berapa jelas. Alhamdulillah. Tadi tu Nabi kata di akhir zaman banyak yang bercakap banyak, alim kurang.
Kita nak orang alim baru kita selamat. Orang banyak bercakap tak selamat, tuan-tuan. Kerana itu Habib Omar kata kita ni bila orang alim banyak perlu, tapi kalau yang bercakap tetap mustahil. Di situ ada yang berdusta, ada yang benar. Kita takut kita dapat yang dusta. Na'udzubillah. Maka tuan-tuan dan rahmat Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati tuan-tuan. Itu hadis kita yang ke-16. Kita tengok pula tuan-tuan rahmat Allah, hadis kita yang ke-17. Tajuk dia Mujahid yang siap. Nampak tuan-tuan rahmat Allah. Kita baca tengok. An Abi Musa al-Ash'ari. Ni Abi Musa al-Ash'ari ni orang Yaman, sahabat Nabi. Dan anak dia Abi Hasan al-Ash'ari yang membawa menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga Abi Mansur al-Maturidi. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan lepas ni tak payah pening-pening sangat Wahabi ke Syiah ke apa. Tuan-tuan pegang gini. Kalau bidang syariah, bab fiqh, bab hukum hakam, maka berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dan juga kalau ada kesulitan, hanya taklid kepada mazhab yang baki, yang 3. Sebab kalau ikut mazhab sebenarnya dalam Islam banyak, iaitu kaedah-kaedah pemahaman dan pemikiran. Tapi kita ambil yang 4 ini, iaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tapi kita berpegang, kalau kita sekarang ini yang afdalnya iaitu Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu, dan dia itu merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i daripada Sayyidina Husain. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kita ambil. Kalau ada kesulitan, baru kita taklid kepada 3. Ini dalam bab fiqh, bab syariah. Ada pula masa saya kat Indonesia tu, ada seorang bersyarah, seorang doktor daripada universiti dekat Indonesia, cakap pasal dia baguslah, cuma dia menceritakan kesedihan beliau kerana ada doktor-doktor agama yang mana di universiti beliau sendiri yang mengatakan bahawa mendamik dada, mengatakan saya bila dia cakap anak-anak murid dia, saya lebih baik daripada Syafi'i, dia kata. Ikut saya, tak payah ikut Syafi'i. Kenapa saya kata dia lebih baik? Apa alasannya dia kata dia lebih baik, tuan-tuan? Dia kata kerana saya tahu bahasa Inggeris, Imam Syafi'i tak tahu. Bodoh tau. Habib Omar jawab apa? Kalau dia kata dia lebih baik daripada Imam Syafi'i sebab dia tahu bahasa Inggeris, maknanya dia lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Beranikah dia kata dia lebih baik daripada Nabi? Beranikah dia kata dia lebih baik daripada sahabat-sahabat? Pelik zaman kita ni, orang makin cerdik, makin sombong, akhirnya sombong dia tu menjadikan dia bodoh, tuan-tuan. Dia bercakap, akhirnya Allah menghina dia dengan percakapan dia. Kenapa sanggup cakap macam tu? Kita sekarang ni fokus kepada agama kita, tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu bahasa Inggeris ni hebat sangat ke bila kita tahu? Tuan-tuan rahmati Allah, sedangkan di syurga semua bahasa Arab. Saya dekat madrasah saya sekarang ni ada pelajar mereka, tuan. Pondok saya ni ada pelajar mereka, negro. Dia belajar Syafiq nama dia. Dia kalau cakap memang bunyi Amerika pun. Memang Amerika. Kak kenalan di pun mereka. Dia diberitahu oleh seorang profesor yang mana pergi ke Amerika, kenal mak bapak dia bisnes. Kemudiannya bila tanya dia nak pergi ke Malaysia nak mengulang Quran 30 juzuk, di mana tempat dia? Dia sebut pondok saya pula. Seada-ada lain. Dan dia pergi saya pun, alhamdulillah dia pandai bahasa Arab. Dia boleh cakap bahasa Arab. Tuan-tuan tahu tak dia menghafal Quran satu hari berapa dia mengulang? 3 juzuk, tuan-tuan rahmatullah. Ni dah khatam sekali tak silap saya. Masya Allah, tabarakallah. Tinggi orang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, dia pun asyik cakap bahasa Arab. Cuma kadang-kadang dia cakap bahasa Inggeris dengan budak-budak ni. Budak-budak ni tak ada cakap Arab dengan dia. Tu yang saya nak marah. Dia bahasa yang tersedak bahasa Arab. Yang kedua bahasa Urdu. Saya masa dekat Indonesia tu, ada seorang daripada Pasir Tumbuh, Maulana Hussein nama dia. Dia baca hadis. Dia salam saya, dia bagi kad. Dia kata, "Ye मेरे काट है." Saya boleh dengar macam dalam TV lah. Tak, ini bahasa Urdu. Ye mere kaat hai. Dia kata kat tu tak boleh pendek, tak boleh cakap ye mere kaat hai. Tak betul. Dia kata ye mere kaat hai. Dia ada tekan sikit. Lepas tu dia ajar saya. Alhamdulillah minggu depan saya dapat buku bahasa Urdu dia bagi. Nak belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu bahasa Inggeris kita lah. Cuma
Pandai dia orang, berjaya dia orang menjadikan bahasa Inggeris itu nampak glamour dan digunakan oleh seluruh negara. Itu je sebab dia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang bertakwa itulah. Kalau kamu guna bahasa Inggeris untuk dakwah manusia, maka kamu baguslah kamu. Macam Dr. Zakir Naik, dia cakap bahasa Inggeris, dia dakwah orang, baguslah bahasa Inggeris ketika tu. Bernilailah di sisi Allah. Tapi kalau kita cakap bahasa Inggeris ni sebab nak tunjuk kita up to date, boleh belah. Entah macam Allah tak bagaimana pun. Baik. Kalau kita gunakan untuk dakwah, memang perlu. Bahkan bukan bahasa Inggeris saja, bahasa Cina. Kita kat Malaysia ni lebih-lebih kena pandai bahasa Cina. Bahasa Cina kalau boleh belajar, bahasa India, untuk dakwah dia orang. Datang-datang kita cakap India dengan dia, suka dia. Kita pun dakwah dia dalam bahasa India, kan bagus. Nampak? Saya teringat saya dekat masjid ni, Hospital Tengku Puan Rahimah tu. Dia buat tajuk umum tau. Saya tak tahu lah dia kata semua jadi bangsa dah, tak. Tajuk dia, gajiku 1,000 cukup ke? Kelakar tajuk dia. Lebih kurang macam itulah. Saya dah lama masuk. Pergi tu, saya dengar seroban, saya dengar nyoban. Masuk-masuk tu, dekat atas tu yang ramai masuk tu India. Tapi dia duduk kat pintu-pintu je. Dia orang takut nak masuk. Saya masuk-masuk, hello miss, dia kata, hello miss Yana Parangga. Terus datang duduk kat tangga depan dia. Saya pun ceramah, saya sebut dia Allah apa semua keadaan Tuhan. Saya kata begitu, dia pun dengar. Saya tarik sikit lagu urdu apa semua, orang dia pun suka. Alhamdulillah. Lepas daripada tu, orang yang panggil saya tu kata ada seorang masuk Islam. Alhamdulillah. Cuma dia tak panggil saya datang lah. Dia masuk, dia seronok. Dia kata dia nampak penyelesaian pada masalah dia. Tuan ya. Itu baru nyanyi lagu kan. Kalau tahu cakap bahasa dia lagi dahsyat kan. Cuma letih sikit lidah lah. Dia pusing-pusing macam tu kan. Kepala dia ada goyang sikit. Tuan-tuan macam An Abi Musa Al-Ash'ari. Ini Abi Musa ni lah anak pada bapak pada biasa sahabat. Akidah, pegang akidah. Kalau tasawuf ambil manhaj sufi ya. Tasawuf ambil manhaj sufi. Sufi ya. Penyucian kaedah sufi ya. Wahabiyah tak payah, Syiah pun tak payah, cuci pakai sufi. Kaedah sufi ni kaedah yang betul dan jelas. Daripada salafus salih, kaedah penyucian hati. Sebab banyak kaedah penyucian hati. Di Mesir tu ada kaedah penyucian hati macam mana? Iaitu tengok cerita lucu sambil tu berzikir. Tujuan dia kata apa? Nak kuatkan hati, nak cuci hati, walaupun mata dengan maksiat tapi hati dengan Allah. Jadi dia lawan manhaj sufi. Sebab manhaj sufi, Habib Abdullah Al-Haddad dia kata, mata dengan telinga dua pintu ke dalam hati. Jadi macam mana mata yang pintu ke dalam hati kau boleh tengok benda yang tak baik, lepas tu kau boleh bersihkan hati kau. Jadi lari daripada manhaj yang asal, manhaj salafus salih. Sedangkan manhaj salafus salih menggunakan mata dan telinga itu adalah untuk menguatkan hati, tapi mereka sebaliknya. Jadi benda ni tak betul. Banyak orang tuan, kat Selangor ni macam-macam. Tu penyucian dosa, kaya kena tangkap dulu lama dah, berapa tahun lepas. Metro keluar. Yang dekat yang apa? Yang dia orang nak membersihkan dosa dengan berzikir, kemudian lepas berzikir berzina sesama sendiri. Untuk membersihkan dosa. Dan maksima dosanya disucikan kalau berzina dengan tok guru dia. Buat seks dengan tok guru dia depan. Astagfirullah. Tapi ramai pengikut dia. Tu yang aku pelik tu. Ramai tu. Ini bukan bodoh dah, tak betul lah. Dia tak erti lah. Tapi orang sekarang macam tu lah. Dia nak cepat. Bab syurga dia nak masuk cepat. Bab dunia tak apa, dia sama. Dia kumpul, dia buat marketing dia. Dia buat itu ini. Buat kerja banyak. Nak jadi dunia tak apa. Tapi bab syurga, Ustaz, kalau doa kau saya, Ustaz saya jemput Ustaz selalu datang rumah ni, masuk syurga tak saya Ustaz? Relate lah bro, aku pun tak tahu aku masuk ke tidak. Ni pun tengah usaha lah ni kan. Kita pun tak pasti ni yang kau boleh main jamin dan jadi kan. Jangan tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Baik. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, sesungguhnya ada A'rabiyan. A'rabiyan ni iaitu orang kampung, orang Arab kampung, Badui. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki Badui ini jumpa Rasulullah dan dia bercakap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini dapat orang daripada kampung datang nak belajar dengan Rasulullah SAW. Itu yang kata Nabi ni kalau ada
jauh dekat semua datang. Tu apa qasidah apa tu? Apa law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Dia kata apa? Kalaulah Nabi ada di sisi kita, akan dekat yang jauh dan yang dekat. Maknanya semua akan datang. Rasulullah SAW ni hebat dia, semua dari jauh datang. Dan subhanallah, dituliskan para awliya dia. Dan ada contoh-contoh ulama yang begitu, walaupun dia duduk jauh, daripada mana-mana orang datang nak jumpa dia. Di antaranya yang kita nampak Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Abdul. Sebab memang kita kenal dia mana-mana orang datang, daripada Afrika, daripada China, daripada ni, semua datang kat Yaman tu nak jumpa dia, nak tanya soalan dekat dia. Berapa ramai orang Syiah jumpa dia terus tak jadi Syiah. Berapa ramai orang Wahabi jumpa dia terus tukar dia, ikut mazhab Syafi'i. Dia jawab cukup hebat, dan dia tenang, dan dia ikhlas. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW yang turun kepada para awliya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebut, dia kata An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebab saya pergi Indonesia baru ni dengan Abi Omar. Abi Omar pergi kebetulan satu flight, dia pun pergi dan dia dijemput untuk bercakap kat sana. Untuk persidangan tu dia dijemput bercakap. Maka tuan-tuan rahmati Allah, saya sebelum pergi tu kan dia datang madrasah saya penuh merasmikan. Lepas tu masa nak pergi tu tuan-tuan rahmati Allah, maknanya apa ni, dia seorang guru, dan sampai bila-bila dia guru. Dekat sana tu, dekat masa kat madrasah tu, dia tak nak kita ni riak sebab buat madrasah. Dia datang buat muka biasa. Tu saya tunjuk, main tunjuk, Habib tengok madrasah. Mana jalan, jalan mana? Jalan sampai belakang. Waktu pejabat dekat atas sebenarnya cantik. Lepas tu sampai dekat kabin tu, dia kata, ni pejabat. Kabin masa tu teruk, ni pejabat. Ada pejabat kata, elok ni pejabat. Dia tak nak kita ni bagus, hebat lah, apa sebagainya. Musim-musim dia kata ni, tak ni buat sendiri ke ada orang tabarok? Ada orang tabarok kata. Mana dia orang tabarok? Kebetulan ada salah seorang yang antara orang kampung yang banyak tabaruk dia. Kawan kampung maknanya orang yang datang membantu, dia paling banyak di antara yang banyak lah. Maka dia pun datang, dia pun salah. Dia sebut, dia kata yang ni, dia pun jalan-jalan tu salah. Dia tepuk dada, dia kata terima kasih ya haji sekian-sekian. Dia pun kata gini, dia pegang. Masa dia cakap terima kasih tu, dia pandang saya. Dia pandang saya, dia kata dia buat macam ni. Maknanya kita disuruh aja. Maknanya orang yang membantu kita terima kasih kepada dia. Dia guru saya. Sampai bila dia guru saya, jumpa je dia tidak jumpa gitu je. Mesti dia tarbiyah, mesti dia nak tunjuk jalan. Masa dia masuk, dia minta saya terjemah. Saya pun nak terjemah. Masa tu saya duduk. Dia kata, kau bangun, di belakang, pergi sini. Saya pun, dia suruh aja adab dia. Kita walaupun macam mana, guru kita sampai bila-bila guru kita adab. Lepas tu jumpa kat airport, saya pula sebelum tu urat saya sakit. Nak pergi besok Indonesia ni, saya punya urat dah mula sakit. Urat dari antara apa ni, di antara celah paha tu dia tegang. Pergi airport tu, dia salam dengan saya, mal akhbar, apa cerita? Dia punya doktor beranjak saya, macam tahu je aku sakit, dia kata. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah benda-benda yang kita, masa saya pergi Yaman sendiri, dalam kapal terbang saya kata kat sahabat saya yang pergi sekali, Hindu lah. Sampai sana dia salam saya. Syau kan, syau ni apa? Hindu dia jalan. Saya kata ya Allah Ta'ala, bukanlah kita nak kata dia tahu benda yang gaib, tapi perbahasan awliya ini kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan mereka pada sesuatu benda yang tidak biasa pada yang lain. Ini orang panggil karamah. Saya bawa fail tentang sekolah saya tu, tak cakap apa pun sebab tak ada peluang. Ramai orang daripada China, daripada itu, dia duduk layan. Saya perlu dia. Tapi dalam hati saya, ya Allah, aku ni nak tunjuk sekolah ni, nak minta Habib tengok ni. Dia tanya-tanya apa khabar. Sampai kat saya, Khaifal hal ya Muhammad, kaiful madrasah. Dia kata sekolah macam mana? Saya pun kata Masya Allah, tabarakallah ya Habib ni aku ada bawa. Dia kata dia senyum macam tu, Masya Allah, tabarakallah. Tak mustahil betul rahmati Allah ya. Maka tuan-tuan, lebih-lebih kita anak murid dia pula, Allah kuat.
Biasa anak murid ni biasa dia tu guru dia biasa nampak bukan nampak Allah permudahkan dia nak faham anak murid dia. Kalau dia mengajar tu ikhlas, dia sayang anak murid dia boleh baca anak murid dia. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Maka dia kata apa radhiyallahu anhu anna Arabiyan atan Nabi. Orang Badui datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah. Dia rupanya nak tanya pasal dia nak tanya dia confused. Dia kata ar-rajulu yuqatil bil maghnam. Rasulullah nak tanya kau, ada lelaki yang berperang sebab nak dapat harta rampasan, seorang niat dia nak dapat harta rampasan. Wa rajul yuqatil liyuzkara wa liyuzkar, dan ada juga lelaki yang berperang sebab supaya dia disebut-sebut. Wa rajul yuqatil liyura makanuhu, dan ada yang berperang untuk dengan tujuan memperlihatkan betapa hebatnya dia. Dia ditanya. Dan dalam riwayat yang lain dia kata apa? Faqala wa fi riwayah yuqatil ghadaban, dan ada yang berperang sebab marah pada musuh dia. Faman fi sabilillah. Dia tanya Rasulullah, apa yang aku sebut tadi tu siapa yang dekat jalan Allah yang boleh dimasukkan kategori jalan Allah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni masya-Allah, dia bila bercakap dia tengok orang. Sebab yang datang tu Arabi, Nabi tidak mengatakan apa yang dia cakap tu tak betul. Kalau kita bila orang tanya macam tu, seorang pun tak ada lah. Tapi orang kampung ni datang dari jauh, punyalah dia atur soalan tu. Jadi Nabi tak kata betul tak betul, terus Nabi bagi jawapan aja. Ini kaedah Nabi bila bercakap, terus pada main dia. Dia kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal mulia fahuwa fi sabilillah. Nabi kata sesiapa yang berperang nakkan Allah, nama Allah tu yang paling tinggi, maka dia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia cakap macam tu, fahamlah Badui tu. Maknanya yang dia sebut-sebut tu, sebab apa yang disebut tu, salah satu lagi tafsiran dia, sebab apa yang disebut-sebut ni benda mendatang. Kan? Kadang-kadang kita niat bagus dah, tapi bila kita perang nampak harta, dia datang tak? Dia mendatang niat. Marah contohnya pun mendatang. Ataupun kita nak tunjuk kita bagus, bila perang-perang kadang-kadang mendatang niat tu. Mungkin awal-awal ikhlas. Jadi Nabi SAW balikkan kepada asal. Dan bila benda-benda tu datang, kena lawan. Kita macam kita kan, kadang-kadang bila kita pakai jubah ataupun kita buat sesuatu benda baik, mari kanan syaitan akan datang. Dia akan mari, bagus aku tengok, astagfirullah, lawan terus lawan, astagfirullah. Dia akan. Saya teringat masa saya kat Mesir, ada forum ni bab benda mendatang. Forum dia belajar di Mesir, berkahwin ke lebih elok atau tidak berkahwin. Dia jemput 2 orang pelajar yang dah kahwin, 2 orang pelajar tak kahwin lagi. Berapi betul lah. Baik panggil semua yang dah kahwin kan, senang sikit. Sebab semua kahwin dah tahu mana susah mana senang. Jadi bila kahwin, yang datang ada seorang tu, kau main lagi. Dia datang. Saya sebenarnya bila dengar tajuk ni, saya sebenarnya malas nak datang, tak perlu buat forum pun. Dia kata, dia bujang pelajar. Dia kata sepatutnya tak perlu buat forum pun. Tapi dia Masya Allah, bukan kita nak kata bujang derajat dia tak bagus, tidak. Tapi mungkin dia punya pemikiran ke arah tu. Tapi saya nak beritahu dia kata apa? Dia kata sebenarnya senang je jawapannya. Kita main mesin, nak belajar kena kahwin. Kalau nak belajar, mana tak perlu kahwin. Dia kata tak payahlah kahwin, belajar je lah sampai habis, barulah kahwin. Ini mari nak kahwin. Kalau mari nak kahwin, tak payah mari sini. Dia kata tak rumah boleh kahwin. Sedap dia. Saya pun bila dengar garam dia, saya pun cakap, bila sampai sahabat saya kata, dia begini, kita nak memperbahaskan benda ni. Bila dah bagi tajuk, kita perbahaslah. Sekarang ni tidak ada permasalahan nak datang sini kahwin. Tak ada seorang pun nak datang sini kahwin. Saya kata semua sini nak datang nak belajar. Cuma benda kahwin ni benda mendatang. So bila benda mendatang, tengok baik ke ambil, tak baik ke tolak, sesuai ke tidak ketika itu ambil, tak sesuai jangan dulu. Ada setengah orang bila datang benda kahwin ini mengimprove dia lagi, belajar dia lagi bagus. Ada orang dia kahwin makin down. Ada orang kahwin
tak kahwin, serupa tu juga. Serupa tu tak kahwin tak lulus, kahwin pun tak lulus juga. Yang ni kurik lubang kat mana bersih, tanamkan dia dalam tu. Dalam Allah Subhanahu Taala. Bukan masalah kita ni, memang benda ni perlu diperbahaskan supaya orang nampak apakah maksud perkahwinan bila orang mai kat Mesir. Sebab Mesir ramai orang kahwin. Saya kat Yaman pun duk kutuk budak-budak Mesir. Pasal saya kat Yaman, kata, apa aku kat Yaman tak ada pun nak fikir nak kahwin. Kat Mesir ni semua kahwin. Alah, aku pergi aku kahwin. Masya Allah, tabarakallah. Di antara ulama yang kahwin muda kat sana apa? Syekh Nasih Ulwan. Nasih Ulwan. Nampak? Dulu lah, masa dulu dia muda. Sekarang dah tak ada lah. Syekh Nasih Ulwan. Nasih Ulwan ni, tuan-tuan rahmati Allah, dia paling penentang orang kahwin sambil belajar. Dia permulaan dia. Lepas tu dia kata ditakdirkan Allah, mak dia suruh dia kahwin. Lepas tu dia buat satu buku khas. Dia kata, setelah aku kahwin, kalau aku tahu nikmat yang besar pada kahwin yang membantu aku dah kahwin sebelum tu lagi. Dia kata dia jadi pejuang pula kan. Mungkin daripada sudut dia syarahkan dalam tu, mungkin daripada sudut dia memang benda tu manfaat, sebab niat dia kahwin bagus, mungkin betul. Antaranya saya, pengalaman saya rasa itu lebih bagus. Saya kahwin kat sana, pelajaran saya Masya Allah. Yang tak kahwin-kahwin tu, aku tengok ada yang tak lulus-lulus, ada yang tunggu berniaga tak balik-balik, ada juga. Tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, benda ni kita bukan nak kata pergi nak kahwin, pergi tak kahwin, tak. Benda tu mendatang. Kalau mendatang ketika tu baik, ambil. Tak baik, hold. Itu je masalah dia. Oh, ini kita, saya perlilah dia. Sebab dia cakap macam teruk sangat nak kahwin. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, macam inilah juga perkara-perkara mendatang. Kan itu Nabi tak kata semua tak betul, tapi Nabi kata siapa yang dia sentiasa mengistiqomahkan niat dia, bila mendatang niat-niat yang tak betul, maka dia tepiskan benda-benda itu dan maintain di atas istiqomah dia niat kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi dalam berperang, maka dialah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak mustahil orang-orang yang Badui ini sebut tadi itu dalam peperangan membetulkan kembali niat dia dan kembali kepada niat yang asal, maka dia tergolong dalam golongan yang Nabi SAW sebut. Cukup cantik Nabi terbiak. Nabi ajar tu cukup cantik, sikit tapi kita boleh faham banyak. Nabi punya kelebihan dia cakap sikit boleh faham banyak. Kita cakap banyak faham sikit. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, itulah dia dua hadis kita tuan-tuan untuk malam ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita insya-Allah dalam perjalanan hidup kita. Dan saya tuan-tuan rahmati Allah nak buka soalan. Tak pernah buka soalan, jadi ku ada nak tanya soalan, silakan. Ada tanya soalan yang lelaki yang perempuan nampak Masya Allah. Saya sampai tadi saya ingat masjid dah tukar tempat lain, dah roboh depan ni. Terperanjat saya. Rupanya dia nak buat juga situ Masya Allah. Ini rezeki tuan-tuan dan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah imarahkan. Dia akan sampai ujian tuan-tuan. Ingat cakap saya tuan-tuan, bila masjid ni makin besar, imarah dia semakin bagus, orang makin ramai, akan datang ujian Allah nak tengok siapa yang istiqamah ataupun tidak. Terutama pada AJK dia. Maka jagalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka sentiasa bersatu dalam mengimarahkan surah Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai ke tahap mula, sudah mula datang syaitan mengganggu kita. Allah Taala. Ada soalan lain? Ada soalan lain mana? Ada soalan tu? Ada soalan? Yang lelaki ada soalan, kau nak tanya bab pekah ke? Ya sila. Terima kasih pada soalan. Di antara satu hadis Nabi akhir zaman, iaitu umat-umat yang kemudian menyalahkan umat-umat yang terdahulu, menyalahkan orang-orang yang terdahulu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ditafsirkan dalam hadis itu maknanya generasi sekarang menyalahkan generasi sahabat. Bukan ulama yang tua, tapi generasi sahabat pun dia kata juga. Jadi benda ni tak pelik dan tak mustahil. Cuma daripada sudut jawapan yang baik untuk membetulkan keadaan, ulama-ulama dia ilmu ini memang mungkin ada perbahasan-perbahasan. Mungkin ulama-ulama yang tua, yang dipanggil ulama-ulama yang lama, berpegang keras pada sesuatu benda yang mana jelas, dan ulama-ulama muda lebih kontemporari, yang mana dia nak sesuaikan dengan keadaan. Maka sepatutnya kalau ulama muda tu nak guna dengan cara uslub dan adab.
Contohnya buat perbincangan, ataupun mendatangkan aja pendapat, dan jangan memblame ulama-ulama itu. Sebab apa? Kita dalam cakap tetap kita ni kena beradab dengan ulama-ulama yang atas. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita ni mudah sangat nak kata ulama-ulama atas. Cuma bila kita datangkan bab ni, kita pun perbahaskan gini. Jangan kita kata ulama tu apalah kan. Jangan, tak boleh. Benda ni akan menjadikan masalah lebih rumit, bukan benda jelas. Dan kerana itu, macam yang saya pergi ni, ijtima' ulama ni, yang tua yang muda ada. Dia orang panggil majlis muasalah. Maka bila berkumpul semua tuan-tuan rahmati Allah, memang ada perbezaan. Macam tuan cakap tadi, memang ada. Tapi subhanallah, bila ada seorang guru di depan yang guide, contohnya macam Habib Umar sendiri, maka benda tu selesai dan nampak jalan penyelesaiannya, dan akhirnya dan cara dia baik. Orang-orang muda yang memberi pendapat pun tidak menunjukkan dia tu hebat, ilmu hebat. Tetap kita menghormatinya sebagai seorang yang tua. Dia menggunakan kalimat-kalimat yang baik, sebagaimana disebut oleh ayah anda, sekian-sekian tentang gini-gini. Saya, anak anda memohon izin, yang mana disebut gini-gini, dan mungkin saya kekurangan ilmu, minta maaf. Cuma saya nak berkongsi pendapat. Apa cantik usul tu. Ayah anda, nampak dia panggil ayah anda. Orang tu mungkin anak pun tak ada. Bila dengar ayah anda, lepas tu dia salam. Walaupun kita dah memberi pendapat, tapi kita salam, kita cium dah. Dia pun rasa tahu. Dia kata, Masya Allah, walaupun awak muda, tapi awak lebih berilmu daripada saya. Nampak? Sampai jadi macam tu. Nampak? Kan itu Imam Malik. Imam Malik kan anak murid kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan dia juga anak murid kepada Rabi'atul Ra'i. Imam Malik belajar fiqh pandangan. Dia orang panggil fiqhur ra'i ini pun fiqh menggabungkan akal, nakli dengan akli. Ada perbahasan dia. Dia belajar dengan Syekh Rabi'atul Ra'i. Bila dia dah mengaji habis dengan Syekh Rabi'atul Ra'i, kemudian dia ni belajar dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kebetulan dalam masa yang sama, Syekh dia yang Rabi'atul Ra'i ini pun belajar hadis dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sampai satu ketika yang mana ada satu permasalahan, Ibnu Syihab Az-Zuhri pun bertanya pendapat yang ulama depan-depan dia. Rabi'atul Ra'i jawab apa? Dia pun jawab begini. Kemudian Ibnu Syihab dengar, oh macam tu pendapat kamu. Kemudian Ibnu Syihab kata apa? Wahai Malik, wahai Imam Malik, Malik lah dia panggil wahai Malik, beri aku pendapat kau. Tengok Imam Malik cakap apa? Imam Malik kata, laqad ajabal ustaz. Wahai Syekh, ustaz aku dah jawab. Dia kata, cukup lah. Dia kata, memang tawaduk dia, nampak? Tapi Ibnu Syihab kata, Rabi'atul Ra'i pun dengar, beradab semua. Nampak? Dia pun rasa tenang. Kemudian dia Rabi'atul Ra'i, Syihab Zuhri, dia tahu Imam Malik ni bertawaduk. Dia kata, wahai Malik, aku nak dengar daripada kau. Maka dia pun memandang Syekh dia dan minta izin, dan dia pun beri pendapat. Dia beri pendapat lain daripada Rabi'atul Ra'i, berlawanan dengan Rabi'atul Ra'i. Tapi dia tak kata Rabi'atul Ra'i, dia walau ustaz saya, biarlah dia ustaz saya kan, tapi saya ada pendapat sendiri. Oh tak ada, dia tak cakap macam tu. Dia minta izin dengan dia pun cerita pendapat dia. Bila pendapat dia dengar, Rabi'atul Ra'i dengar, sebab dia beradab daripada awal. Rabi'atul Ra'i dengar, Ibnu Syihab Az-Zuhri dengar. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri pandang Rabi'atul Ra'i, kemudian dia tersenyum dan dia katakan, nahnu ala ra'i Malik. Kita semua berpegang pada pendapat yang difahami oleh Malik. Nampak? Macam tu kan bagus. Tapi kalau dia menyalah-nyalah macam tuan jaga tadi, tak betul lah. Akhlak tu tidak ada lah, adab tak ada lah. Silat-silat dia sendiri ada masalah hati dia, sombong sangat kan. Tengok. Tak usah juga ada ulama-ulama yang tua. Kalau di kalangan kita mutakhir ini pun ada yang juga kakak, imam-imam tua, kakak juga. Kadang ada juga. Bukan sinilah, tempat lain lah. Kan tuan-tuan, dia tak bagi langsung orang muda jadi imam kan. Dia kata tak sah, kita tak sunat lagi, kita tak tahu lah kan. Jadi tuan-tuan macam tak boleh lah macam tu. Dia kena sambil tawaduk, insya-Allah boleh. Dia ada cara dia, Nabi dah ajar. Allah Taala. Terima kasih soalan. Soalan lain? Silakan. Ya? Fatwa pasal bersih. Fatwa pasal bersih. Apa fatwa dia? Boleh sebutkan? Oh, dia mengharamkan bersih. Dia begini tuan-tuan. Dia benda fatwa ni, kita kalau boleh jangan fatwa ini orang panggil terdorong disebabkan kuasa dan politik. Fatwa ni kalau boleh datang dengan daripada dasar ilmu yang jelas dan hati yang bersih, maka baru boleh keluar fatwa yang jelas lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila dia nak sebut, dia begini. Saya masa mengambil Darul Ifta' dulu, dia dalam bab-bab kita nak keluar fatwa, maka dia ada peringkat dia.
Baik, yang pertama tasawur. Gambarkan permasalahan. Jadi sekarang ni apa permasalahannya? Perhimpunan, ya. Ya. Dia kata haram tu apa? Perhimpunan tu haram lah. Dia kata perhimpunan bersih, contohnya dia kata haram. Baik, gambarkan permasalahan. Apa yang menyebabkan haramnya tu? Saya rasa lebih aula lagi konsep-konsep yang bercampur jantan betina tu yang dikeluarkan fatwa haram. Okey, kat situ ada tak pencampuran? Baik, tengok apa yang menyebabkan datangnya haram. Tasawur. Kemudian yang kedua, tasdik. Kepada fokus haram tu apa? Bila dah digambarkan apa benda masalah dia, push fokus kepada yang haram tu apa dia. Lepas dah nampak benda tu haram dan nampak benda-benda yang boleh membawa kepada pengharaman, maka datang pula orang panggil takyif. Takyif ni apa? Iaitu buka permasalahan dan pendapat para ulama. Tengok setiap pendapat ulama. Bila dah nampak pendapat ulama digabungkan, diambil yang paling kuat, baru turun yang keempat yang dipanggil tahkim, iaitu datangnya hukum dan fatwa. Maka tuan-tuan, dalam bab ni saya wallahu taala a'lam, tapi kena amanah dan jujur dalam mengeluarkan fatwa. Dan kadang-kadang fatwa-fatwa yang keluar ni kadang-kadang bukan fatwa pun, pendapat sendiri, tapi kita pula panggil dia fatwa. Enggak, nak suruh khabar pula sebut fatwa. Macam dulu yang kata pasal apa ni, pelacur boleh berzina kerana terpaksa, itu pun orang kata fatwa, padahal pendapat entah mana doktor aku pun tak berapa nak kenal. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya cakap dekat masjid, Doktor Ali Jumaah kata, siapa cakap ni? Doktor. Doktor? Ni doktor? Macam budak sekolah rendah je main bedal cakap ni. Jadi dia tak guna kaedah pengeluaran hukum. InsyaAllah saya akan tengokkan, tuan-tuan. Tapi bagi saya syakhsian, kenapa pula haram? Benda kita nak menunjukkan keadilan, nak menunjukkan bahawa kita tidak suka benda yang tidak baik. Kenapa benda tu haram? Daripada sudut apa? Itu pasal saya nak kata tadi, tasdik dia kat mana yang jadi haram? Sebab mungkin dia datang daripada mana ni kata fatwa? Daripada mufti ke? Mufti sendiri, Mufti Kuala Lumpur. Mufti Kuala Lumpur, Allah Ta'ala alam. Sebab Mufti Kuala Lumpur pun dia banyak bercakap, banyak fatwa-fatwa dia, banyak berlawanan dengan mufti-mufti lain. Jadi Allah Ta'ala alam. Jadi kita kena tengok kepada banyak pendapat. Allah Ta'ala alam. Dan jadi dia pula kan dia kata, ustaz ni bicara kampung pula nak cerita pasal fatwa. Dah, aku pengurusan fatwa. Aku nak jadi mufti boleh lah. Habis aku tak mau, tuan-tuan. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Terima kasih soalan. Dia begini, dalam kita muamalah Islam ada yang dipanggil perbahasan-perbahasan berkenaan dengan penyewaan. Okey, ijab. Penyewaan ini ada yang dia kata penyewaan manfaat, iaitu penyewaan manfaat, iaitu kita mengambil manfaat daripada mereka. Jadi seseorang yang contoh buat satu konsultan, dia memberi khidmat konsultan dan dia berhak meletakkan duit dan tidak salah benda itu. Baik, satu. Cuma nak tengok pula benda yang dia sampaikan itu adakah keperluan ataupun kehendak. Kalau contoh macam orang berniaga beras, dia beli modal beras RM5, dia jual RM15, haram hukum dia. Sebab apa? Sebab beras keperluan. Dia tidak boleh ambil untung lebih daripada sekali ganda, sebab barang keperluan. Okey, lainlah kalau orang kata beras bukan barang keperluan, sebab orang boleh makan tepung. Kalau barang tu barang kehendak, contoh saya jual mempelang. Mempelang modal saya sebiji 20 sen, contoh 20 sen. Saya jual RM3. Tu berapa kali terganda tu? Sah atau tidak? Sah. Duit tu macam mana? Halal kan? Halal. Perniagaan ni okey tak? Okey. Sebab apa? Sebab buah mempelang ni sekadar kehendak dan bukan keperluan. Orang kalau tak makan pun tak mati. Boleh faham tuan-tuan? Kalau benda yang dia nak sampaikan tu benda yang perlu kepada masyarakat, yang mana kebenaran yang jelas, maknanya masyarakat nak dengar benda. Kalau tak tahu, mungkin masyarakat akan sesat atau sebagainya. Dan dia letak terlampau tinggi bila orang minta, maka di situ dia berdosa dengan meletakkan lebih daripada berkali ganda.
Tapi kalau sekadar dia motivasi, yang mana benda tu kita boleh dapat daripada orang lain dan tidak masuk dalam keperluan, dia nak letak tinggi pun, maka dia ada hak nak letak tinggi. Cuma daripada bab waraknya, ada satu bab waraknya tidak sesuai dan tidak elok. Sebab benda tu untuk kebaikan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Macam orang jual minyak cakapak kan, cuba tengok orang berniaga. Kadang kita ni, orang Melayu ni kadang berniaga nama nak dahsyat-dahsyat, tapi berniaga tak sempat. Tengok orang Cina kadang minyak cakapak. Cakapak. Saya ada jumpa itu ubat cakatak. Nama cikai je, tapi mak kau dia punya pasaran. Itu nama ya Allah, nama. Kadang bubur nama pelik-pelik nak sambung susah. Tahan 2 minggu ya, lepas tu out. Apa cerita tuan-tuan? Nak cari nama tu aja, nak buat trademark nama aja dah berapa lama dia buat. Sebab saya teringat dulu masa saya buka pondok, saya namakan pondok saya Ad-Darain. Bukan pondok, sebenarnya pondok ni ambil daripada nama syarikat. Saya buka syarikat, jual-jual kismis apa semua. Nama dia Ad-Darain. Saya pergi Melaka, ada kawan-kawan kita yang khusus niaga ni lah. Dia dengar, apa nama? Ad-Darain. Apa? Ad-Darain. Dia dalam perniagaan, salah satu benda nama tu dia mudah orang sebut, dia kata. Bila mudah orang sebut, orang akan sentiasa ingat. Ni nama entah punya susah nak sebut. Macam mana entah nak maju? Alhamdulillah kami maju aku sekarang. Yang cakap tu tak berniaga lagi satu sekarang. Yang macam Allah. Yang penting usaha, kesungguhan, itu je. Keikhlasan, insya-Allah. Allah Taala. Baik. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Puan ada soalan? Ada ya? Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begini. Macam berbalik pada fatwa tadi tu. Saya lebih suka kalau kita cakap berkenaan dengan fatwa, saya nak tengok. Biasanya saya nak tengok dulu bagaimana perbahasan boleh keluar hukum haram. Baru saya boleh ulas. Kalau tuan tanya sekarang macam ni, saya tak boleh terus bagi saja. Bukan sebab takut, bukan sebab apa dah. Tapi kita nak tengok amanah pada ilmu, supaya tuan-tuan dapat faedah. Saya pun jelas apa yang saya nak sampaikan. Macam orang tanya saya pasal multi level, saya bawa mai sini akad dia. Sebab multi level kan, yang tu kan piramid apa macam-macam sekarang multi level. Saya kata mai akad. Awak tunjuk saya punya akad dia, saya boleh buat keluar macam mana penghukuman dia. Kalau tak ada akad dia, saya pun tak berani, kesian. Mana tahu tak betul dia punya cara, saya pula cakap tak betul, jatuh pula dia punya tu, kesian dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu saja. Maka untuk lebih dekat dan rahmati Allah, mari kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwaabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi, dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan luhur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan kepada kami kepada yang dirahmati, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman, dan bersatukan sampai kita menjaga dari maksiat dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa tuan-tuan, kita tidak nafikan sebenarnya mufti-mufti kita yang ada di Malaysia ni mereka berilmu dan alim. Cuma yang saya khawatiri satu benda saja tuan-tuan, bukan mufti saja, semua jenis ulama, dia akan terlari daripada sesuatu benda yang benar kalau takut ada kuasa yang menolak. Itu masalahnya. Tapi kita tak menafikan mufti Kuala Lumpur, mufti Selangor, Ustaz Tamiz, mereka semua alim-alim. Saya kenal dia masa saya duduk di Darul Ifta, mereka dihantar Malaysia pergi usaha, memang alim. Cuma kita takut benda-benda ni didorong atau sebagainya, dan tak mustahil apa yang mereka sebahagian fatwa mereka betul, sebab kita tetap manusia, tak mustahil ada kesilapan, dan kemungkinan ada kebenaran Allah Ta'ala. Tapi satu saya tak setuju kalau pergi tanya pendapat tu pada artis-artis macam kat YouTube. Dia pergi tanya artis pendapat bagaimana tentang haram apa sebagainya. Artis kata, ya dah kalau dia haramkan, macam tu lah. Lepas tu tak apa benda dia cakap. Yang tanya artis buat apa, dia sekolah kafan tak lepas, tak aku tak tahu. Orang pergi tanya dia buat apa. Wallahu ta'ala alam. Merosakkan aja, dan merosakkan dan membaik mufti juga. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.